Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala an ijtama'na fi hadzal yawm. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita pada hari yang penuh barakah ini untuk kita meneruskan lagi CTU 101, prinsip-prinsip asas Islam. Okey, kita masuk bab yang ketiga berkaitan dengan akidah Islam. Dia menyebut akidah Islam, di sini dijelaskan bahawa akidah merupakan perbuatan membenarkan dalam hati, berikrar dengan lidah, beramal dengan ajaran Allah. Bila maksud akidah ini kepercayaan, dari segi sudut perbuatan membenarkan dalam hati, perbuatan membenarkan dalam hati, berikrar dengan lidah, beramal dengan ajaran Allah. Sebenarnya ini kita apa? Perbuatan dengan ajaran Allah, melakukan dengan ajaran Allah. Kita i'tiqad dalam hati. Kita i'tiqad dalam hati kita bahawa kita beriman pada Allah Ta'ala. Kita berikrar, kita berkata dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah. Kita beramalkan dengan setiap perkara yang Allah telah suruh. Ini kata-kata yang disebut sebagai akidah. Segi kita perkataan akidah itu bermaksud menyimpul dengan kuat. Segi bahasa, simpulan iman atau pegangan yang kuat, atau satu keyakinan yang menjadi pegangan yang kuat. Menurut istilah ialah kepercayaan yang pasti dan keputusan yang muktamad, yang tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah, sama ada akidah betul atau sebaliknya. Tamam? Okey. Jadi ini dari segi sudut kita bahasa dan juga istilah akidah, kepercayaan. Baik, kita tengok asas akidah. Biasanya asas akidah jelas bahawa dia mengambil kepada rukun iman. Para pelajar ustaz yang ustaz kasihi sekalian, dia mengambil daripada rukun iman. Bila sebut rukun iman ni apa dia? Syahadat rukun iman, al-imanu billah wa bil malaikah wa bil kutubihi wa bi rusulihi wal yaumil akhir wal qadri syarrihi wa khairihi wa syarrihi. Yang ini dikatakan rukun iman. Jadi asas akidah merupakan 6 perkara ini. Kalaulah tidak ada asas akidah, maksudnya tidak akan sempurna imannya. Okey, dia kata saya percaya kepada Allah Ta'ala, tapi saya tak boleh beriman kepada kitab Taurat, beriman kepada Al-Quran, maka tak sah imannya. Sebab apa? Sebab Alkitab juga sebahagian ataupun kutub, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan sebahagian daripada asas akidah. Maka di sini beriman kepada Allah, ma'rifatullah, kita mengenal Allah Ta'ala. Kita mengenal Allah Ta'ala, kita beriman dengan Rasul. Kenal Allah Ta'ala dari sudut yang mana? Kita kenal Allah Ta'ala yang merupakan pencipta yang menjadikan manusia, dan kita sebagai hamba, nak tak nak, kita kena ada dalil yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala wujud. Kita kena tahu dalilnya. Dalilnya mudahnya, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ini satu, Allah ni ahad, Allah ni esa. Qul huwallahu ahad, dalil mengatakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan. Maksudnya kalau kata para pelajar sekalian, hafalah qul huwallahu ahad sebagai dalil bahawa kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau tak ada surah yang lain. Para ustaz kasih, para pelajar yang ustaz kasihi sekalian, kalau kita lihat di sini, manusia tergoncangnya akidah disebab apa? Tidak beriman pada Allah Ta'ala. Maksudnya bila beriman pada Allah Ta'ala ni, dia nak meletakkan keyakinannya, tawakalnya, sekiranya berlaku apa-apa, kita serah pada Allah Ta'ala. Putih cinta pun nak bunuh diri sebab apa? Dia kata dia sudah tidak ada apa-apa dah. Ada, ustaz jumpa. Ada manusia yang macam tu. Putih cinta je, bukan kata apa, putih cinta. Masalah tekanan dalam hidup, nak bunuh diri. Sebab apa? Sebab mereka tidak beriman pada Allah Ta'ala. Allah boleh menjadi satu benda yang mustahil.
Ustaz tak mau dengar anak murid ustaz, dia masalah-masalah yang remeh-temeh dalam dunia ini mengambil keputusan untuk melakukan satu perkara yang tidak masuk dengan akal. Oleh itu, apa yang kamu kena? Berimanlah kepada Allah tempat kita bergantung. Okey, yang kedua beriman pada Rasul. Bila sebut Rasul ni, kita ingat dengar lagu Raihan bahawa 25 Rasul. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Ini wajib kita ketahui. 25 Rasul. Wajib kita ketahui. Dan pun ada para Nabi ni ramai. Rasul tugas dia adalah menyampaikan risalah. Dia menerima wahyu dan juga menyampaikan risalah. Itu menyampaikan dakwah. Adapun Nabi, dia menerima wahyu. Tapi dia tidak diwajibkan untuk berdakwah ataupun menyampaikan risalah. Tapi Rasul wajib. Ada Rasulul Azmi. Di antaranya Nabi Musa, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara Nabi Ulul Azmi, Nabi yang dan kemudian Nabi Musa alaihi salam. Okey, Nabi yang hebat, Nabi yang hebat yang menerima banyak cabaran. Okey, dan kemudian beriman kepada para malaikat, 10 para malaikat. Nama artis kita boleh hafal, nama malaikat pun kita lupa. Kata-kata kita ni nama malaikat Ratib, Atib, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Israfil, Israel. Maka perlu kita kena ketahui dan tugasan-tugasan mereka supaya mengukuhkan akidah kita. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Kita beriman pada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita hebatnya Islam. Tapi ada pun yang tidak beriman. Yang tidak beriman pada Allah. Dia percaya pada Tuhan. Dia kata, we believe to God. Dia ni percaya kepada Tuhan. Tapi dia tidak boleh menerima Al-Quran sebagai kitab diturunkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya kita kata Kristian ni tidak boleh menerima Al-Quran. Yahudi tidak boleh menerima Al-Quran. Walaupun mereka menerima kitab Taurat, tapi mereka tidak menerima Al-Quran. Kalaulah kita sebagai seorang Muslim, kita menerima keseluruhannya. Maksudnya apa? Kita menerima kepada Al-Quran, terima kepada Taurat, kita terima kepada Injil. Apa yang turunkan Al-Quran kita beriman, turunkan kepada Injil kita beriman, turunkan kepada Taurat kita beriman. Tapi mungkin syariat yang berbeza. Okey? Kemudian pula beriman kepada hari akhirat. Kita yakin bahawa akan ada satu masa kehidupan dunia ini sudah tamat. Dan akan dibangunkan semula oleh semua. Akan dibangunkan semula. Allah akan bangunkan semula. Yang hidup pasti akan dibangunkan. Yang mati akan dibangunkan semula dan dihidupkan semula buat selama-lamanya untuk dihisab. Ini merupakan akhir akhirat. Beriman kepada qada dan qadar. Apabila kita sebut beriman kepada qada dan qadar, maksudnya apa? Kita bersabar dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kamu sabar. Kamu ditakdirkan untuk berada di UiTM, sabar. Okey, kamu ditakdirkan untuk berada ditakdirkan ibu bapa kamu meninggal dunia, kita bersabar. Sebab apa? Itu merupakan satu ujian yang Allah berikan. Dan kita yakin bahawa setiap qada dan qadar, khairi wa syarrihi, kebaikan dan keburukan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ada qadar yang boleh diubah, ada qadar yang tidak boleh diubah. Qadar yang boleh diubah antaranya apa? Sakit, kita berusaha makan ubat, sihat. Okey. Qadar yang tidak boleh diubah, mati memang pasti mati. Dan Allah Ta'ala takkan lambat, la ta'khiru sa'ah wala taqaddimu. Takkan di awal, takkan dilambatkan. Okey. Kita lihat kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Dalil aqli. Wujudnya Allah Ta'ala ni, tengoklah alam ni. Tengok alam ni maksudnya wujudnya. Mana boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Sekiranya kita kata bahawa alam ini dijadikan dengan sendiri. Ataupun dengan letupan, cantuman ke. Tak mungkin. Benar tak mungkin. Kamu bayangkan satu meja di hadapan kamu. Tiba-tiba ustaz kata meja ni dia terjadi dengan sendiri. Nak gila kamu? Pasal apa? Tak boleh terima dengan akal fikiran bahawa satu benda terjadi dengan sendiri, melainkan ada orang yang mencipta ataupun yang membuatnya. Oleh itu, alam ini merupakan dalil akli yang mengatakan bahawa ia adalah dalil yang menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang komplit.
Alam ini satu benda yang komplit. Ada siang dan malamnya, ada udaranya, ada air, ada angin dan sebagainya. Okey? Ataupun tamu tengok alam, tengok diri kita. Mana mungkin kita dilahirkan dengan sewujud-wujudnya? Sedia kala tidak mungkin melainkan kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari nakli, maka boleh ambil lah dalil yang dikatakan tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil. Okey, pengertian syahadah. Bila sebut syahadatain ni, syahadah ni penyaksian. Syahadatain ni dua saksi. Saksi yang pertama syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni dua syahadah. Pertama, kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ada orang beriman pada Allah tapi tak menerima Nabi, maka tak sah syahadah dia. Okey? Ini lafaz wajib diucapkan oleh orang kafir bagi melambangkan keislaman mereka. Sekiranya mereka kafir, apabila mereka menyebut kalimah syahadah ini, Islam mereka. Tapi itu sebab kita kata bahawa akidah ini mesti ditakrir ala lisanu, i'tiqad ala qalbi, wa taf'ilu bil a'dha'i. Maksudnya apa? Bila kita dia lafaz tapi i'tiqad dia, hati dia tidak beriman. Perbuatan dia tak melambangkan iman pun tidak sah juga. Okey, kalimah syahadatain merupakan rukun pertama dalam Islam. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajj wa shaum Ramadan. Okey. Tuntutan syahadah, disebut syahadah ni. Ini syahadat tauhid, iaitu penyaksian bahasa Allah sahaja Tuhan yang sebenarnya berhak disembah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya bila disebut syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kita menafikan segala-galanya di atas dunia ni. Tidak ada Tuhan ni, tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling gagah apa sekalipun melainkan Allah Taala. Ini syahadah. Okey. Dan adapun yang kedua itu, kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah dan khatimul anbiya, penutup sunnah Nabi. Kalau bangunlah mengatakan bahawa akulah rasul penutup, tidak. Melainkan akan bangun nanti adalah merupakan Nabi, Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tetap di bawah syariat baginda Nabi SAW. Dan di antara tugas Nabi Isa alaihissalam adalah menghancurkan salib-salib yang diimani oleh orang Kristian. Kemudiannya pula perkara yang merosakkan akidah. Tengok. Perkara yang merosakkan akidah ada 3. Perbuatan, dia pergi sembah tokoh, sembah batu, buat benda khurafah, syirik pada Allah Ta'ala. Kemudian segi perkataannya, dia kata dia tak beriman pada Allah Ta'ala. Dia mempertikaikan solat, mempertikaikan puasa, mempertikaikan berkaitan dengan hukum hakam Allah Ta'ala. Ini boleh bawa kepada apa? Rosaknya akidah. Yang tiga, i'tiqad. Dia i'tiqad dalam hati dia bahawa solat itu tidak wajib bagi dia, sedangkan wajib. Dia i'tiqad dalam hati bahawa zina itu benar, zina itu dibolehkan, sedangkan diharamkan. Maka berhati-hati. Anak murid ustaz tak nak kamu terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Okey. Kemudiannya pula masuk bab yang keempat. Jadi kita combine dia 3 dan 4 sekali. Jadi akidah Islam nubuwah. An-nubuwah itu perkataan an-nabuwah berarti keluhuran dan darjat. An-naba yang berarti khabar ataupun berita. Nabi membawa maksud, Nabi bawa pembawa berita daripada Allah dengan perantara malaikat. Okey. Disebut nubuwah ini, kenabian. Disebut kenabian ni, Nabi menerima wahyu daripada Allah Taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW ataupun semua para anbiya, mereka ni bercakap melalui bukan hawa nafsu mereka, bukan melalui hawa nafsu, bukan. Tapi mereka bercakap daripada apa? Mereka bercakap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bercakap daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Mereka menerima wahyu dan mereka mengkhabarkan. Dan khabar para anbiya ini dia ada khabar basyirun wa nadhirun, iaitu basyir, khabar gembira. Beritahu khabar gembira. Basyirul masyiin, basyir. Satu hadis Nabi SAW, mafhum hadis. Berikan khabar gembira. Masyiin fi zulam, orang yang berjalan dalam gelap.
Orang yang berjalan dalam gelap ni ilal masajid, pergi ke masjid. Kemudian akan dia datangi pada mereka ni bercahayanya mereka ketika pada hari kiamat. Basyiril masyiin fil zulam, berilah kabar gembira pada orang berjalan dalam keadaan gelap ke masjid, ilal masajid. Okey, berikan kabar gembira. Nabi ni memberi kabar gembira akan pahala orang yang mengerjakan solat sunat sebelum qabliyah, sebelum solat subuh. Pahalanya apa? Lebih besar dunia dan seisinya. Tu kena murid ustaz kena buat tu. Okey. Kamu buat solat sunat sebelum subuh ni, kamu dapat pahala ganjaran apa? Dunia dan seisinya. Kamu akan dapat pahala sebesar dunia dan seisinya. Bayangkan apa yang ada pada dunia ni, macam-macam mana. Tapi orang buat solat 2 rakaat dapat semuanya. Kemudian bersugi, berzikir selepas solat fardu, memberikan kekuatan. Ni kalau kita lepas solat fardu cabut lari, cunggit lari. Sebab apa? Nak tengok drama sinetron, nak tengok cerita Korea, tengok cerita benda-benda yang menarakan. Maka ini melemahkan akidah. Sedangkan lepas solat kita ambil masa wirid, kita beristighfar, kita baca Fatihah, baca ayatul kursi, kemudian zikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali 34 kali Allahu akbar, dan diakhir dengan Rasulullah Muhammad Allahu akbar kabir. Ya Allah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita akhiri macam tu. Maka insya-Allah ganjaran yang cukup besar yang Allah berikan. Di antaranya memberikan kita kekuatan untuk kita nak melaksanakan rutin harian kita. Ada yang disebut sebagai zikir Fatimah. Okey? Jangan tak buat. Ustaz bagi tahu ni kena buat. Kemudiannya pula penurunan wahyu, nuzul dari segi bahasa berarti menetap atau tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata perbuatannya nazalah, yang bermaksud dia telah turun, dia menjadi tetamu. Okey, penurunan wahyu. Wahyu diturun kadang-kadang berdasarkan peristiwa yang tertentu. Kadang-kadang kita kata di atas memberikan semangat kepada Nabi, memberikan kita kata dorongan pada Nabi supaya Nabi tidak mudah putus asa, tidak mudah kita kata mengalah, dan bersabar setiap segala ujian yang berlaku. Nabi didatangi dengan keadaan yang begitu sedih ketika mana kematian bapa saudara Nabi. Nabi sedih. Tapi Allah pujuk Nabi dengan kata apa? Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Walaupun Nabi seorang pendakwah, Nabi boleh mengislamkan sahabat-sahabat ataupun orang yang lain, sedangkan bapa saudara Nabi tak dapat diislamkan. Sedangkan Abu Talib ini merupakan orang yang kuat mempertahankan Nabi, tapi hidayah itu adalah milik Allah. Nabi ditegur dan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi didatangi oleh orang-orang Yahudi, bertanya berkaitan dengan apa, dengan Ashabul Kahfi. Maka Nabi diberikan wahyu menceritakan Ashabul Kahfi, berapa orang yang berada 7, salah satunya adalah merupakan anjing. Diceritakan surah Al-Kahfi. Maka khabar-khabar ini ataupun wahyu-wahyu ini diberikan berdasarkan peristiwa untuk mengukuhkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Peringkat penurunan Al-Quran. Peringkatnya pertama, turun Al-Quran daripada Lauhul Mahfuz, bukan Lauh Mahfuz. Ni silap, ni typing Lauhul Mahfuz. Kalau Lut tu Nabi Lut alaihi salam, ni silap typing. Okey, kamu nanti betulkan balik. Daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Melalui Lauhul Mahfuz. Daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Itu kita sebut sebagai inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar itulah daripada Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Okey? Jadi manakala daripada Baitul Izzah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
secara mutawatir. Selama berapa? Selama Nabi diangkat menjadi Nabi. Berapa tahun Nabi diangkat menjadi Nabi? 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Okey. Kemudian yang pula, Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini mukjizat yang dikekalkan sampailah kiamat. Itu sebab nak murid ustaz, bacalah Al-Quran. Jangan tinggal Al-Quran. Al-Quran memberi kekuatan kepada kita. Al-Quran merupakan syifa. Al-Quran ini merupakan apa? Syifa. Pengubat. Kita bersedih, kita rasa tak sedap badan, kita rasa satu benda yang tak menyenangkan, Al-Quran boleh menyembuh segala-galanya. Tapi dengan apa? Dengan penuh keyakinan bila kita bacanya. Okey, signifikan perutusan Rasul ni. Rasul didatangkan untuk memandu mereka ke jalan benar, mengeluarkan kesesatan. Para Nabi dan Rasul diutuskan agar manusia sentiasa bersatu dan menegah manusia daripada berpecah belah. Para Nabi dan Rasul juga mengajak dan mengarah manusia untuk meneliti ciptaan Allah dari pelbagai sudut. Tujuan perutusan Nabi ini memberikan petunjuk kepada manusia. Tanpanya manusia tidak dapat mengenali Allah. Menyelesaikan pertikaian dan perselisihan yang timbul di kalangan umat Islam dan umat manusia. Semua Nabi dan Rasul membawa risalah yang sama, iaitu agama Allah berasaskan akidah tauhid. Okey. Ustaz simpulkan bahawa Nabi diutuskan untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Nabi, bermula Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad, semua membawa manusia kepada Allah, mengenal Allah, beribadat kepada Allah, berakidah kepercayaan kepada Allah. Ini semua. Maksud tidak ada langsung berlaku perbezaan di antara Nabi untuk menyeru berkaitan dengan akidah. Semua menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini merupakan peranan yang besar. Dulu Nabi-Nabi diutuskan atas kaum. Tapi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Seluruh alam. Tak kira hang kulit hitam ke, kulit putih ke, hang duduk Eskimo ke, duduk kutub selatan, kutub utara, timur dan barat, utara selatan apa semua. Maka mereka ini merupakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk disampaikan dakwah. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada bab yang seterusnya. Kita akan masuk bab yang kelima. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.